Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa hifdhal mursalin wa malaikatal muqarrabin. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Okay, alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada malam ini. Tanpa menyangka masa, kita terus kepada tajuk perbincangan kita pada malam ini, iaitu sambungan ilmu nahwu. Saya dah sebut sebelum ni kita buat selang-seli. Minggu lepas kita dah sentuh tentang sorof, iaitu wazan. Wazan apa minggu lepas? Ada dua wazan isim tu. Sirah mubalaghah dan juga sifat musyabbahah. Okay, ada dua wazan, sirah mubalaghah dan juga sifat musyabbahah. Kita buat ulangan sikit. Secara umumnya makna ini lebih kurang macam isim fa'il. Sirah balaghah dan juga sifat musyabbahah, maknanya lebih kurang terjemahannya macam isim fa'il, cuma ada sikit perbezaan. Kalau sirah balaghah dia maknanya lebih bukannya kalau isim fa'il ni contohnya pemain ataupun orang yang melakukan sesuatu, dia mungkin melakukan sekali je. Kalau kita guna sirah mubalaghah, maksudnya dia lebih dalam melakukan perkara tersebut, mungkin pakar dalam bidang tersebut atau mungkin orang yang banyak buat benda tu. Dan juga sifat musyabbahah pula adalah menunjukkan bahawa perbuatan itu sentiasa dilakukan oleh orang tersebut ataupun sesuatu benda tersebut. Okey, itu sirah mubalaghah dan juga sifat musyabbahah. Hari ini kita akan sambung nahwu. Okay, boleh tengok nota yang kita dah sediakan sebelum ni, yang bulatan tu. Okay, saya sharekan skrin. Okay, boleh nampak skrin? Boleh nampak ke? Boleh. Okey. Ni nota ni ada semua. Nota al-jadwal al-qamari, nota untuk nahwu. Okey, tapi sebelum kita masuk nota ni, kita buat sedikit murajaah ataupun sedikit ulangan kepada tajuk yang telah kita sentuh sebelum ni. Kalau kita sebut tentang nahwu, perbincangan kita tentang apa? Tentang huruf-huruf akhir, baris huruf akhir dalam setiap kataan. Bila disebut setiap kataan ataupun dalam ilmu nahwu ni, fokus kita ialah dalam ayat. Kalau kita belajar sorof, kita belajar minggu lepas tu, kita belajar perkataan tu saja. Muhammadun, baris muha dan mim bersabdu Muhammad. Cuma baris huruf akhir itu dibincangkan dalam ilmu nahwu dan dia mestilah berada dalam ayat. Ilmu nahwu ialah ilmu membincangkan baris hujung kataan dalam setiap ayat. Dia mesti dalam ayat yang sempurna. Jadi ilmu nahwu ni antara lain, selain daripada untuk kita mengetahui baris huruf akhir, tujuannya juga ialah untuk kita menilai sesuatu ayat tu sama ada ia gramatis ataupun tidak, sama ada ayat tu betul ataupun tidak. Jadi macam mana nak tahu ayat tu betul ataupun tidak? Maksud ayat itu menepati hukum nahwu. Macam mana nak tahu dia menepati hukum nahwu? Dia mestilah setiap kataan itu boleh di-i'rab dengan i'rab yang sempurna. Okey, sebagai contoh,
saya dah sebut apa maksudnya setiap kataan yang ada dalam ayat tersebut ada kedudukannya yang tersendiri. Okay, contohnya perkataan ayat, contohlah kita zahaba. Okay. Kita keluar tulisan. Ya, Okey. Okey, misalnya ayat zahaba. Okey, zahaba Muhammadun ila al-madrasati. Okey. Zahaba Muhammadun ila al-madrasati. Okey, fokus kita imnahu ialah fokus baris ni di ujung. Setiap baris kataan untuk huruf di hujung ni. Okey, ila madrasati. Okey, macam mana nak tahu baris-baris ini? Dalam nahu ni kita bincang setiap daripada kataan ni dia ada kedudukannya itu sendiri dalam i'rab. Okey, dan setiap kedudukan itu dia akan menyebabkan dia ada hukum-hukumnya tersendiri. Contohnya kedudukan yang pertama untuk zahaba, dia adalah sebagai fa'il di sini. Ini fa'il madhi lah. Muhammadun, kedudukan dia sebagai mahal i'rab ni sebagai Muhammadun fa'il, orang yang melakukan perbuatan tu. Ila harful jar. Harful jar. Okay, al-madrasah yang selepas daripada harful jar dia akan jadi majrur. Okey. Jadi kedudukan dalam ilmu nahwu, kedudukan setiap kataan dalam ayat ini, daripada kedudukan inilah kita akan tentukan apa hukum bagi setiap kataan. Setiap kataan dalam bahasa Arab ni dia sama ada mu'rab ataupun mabni. Okey. Yang lagi ada dua jenis, mu'rab ataupun mabni. Mu'rab ni apa? Mu'rab ni hujung baris tu dia boleh berubah. Contohnya ialah Muhammadun. Okey, Muhammadun boleh dibaca dengan Muhammadun, boleh dibaca dengan Muhammadin, dan juga boleh dibaca dengan Muhammadan. Boleh baca dua-dua. Boleh baca tiga-tiga baris. Tapi ikut kedudukannya yang tersendiri. Manakala perkataan yang mabni pula, perkataan mabni adalah perkataan yang dia tidak berubah barisnya. Okey, contohnya perkataan macam man, mata, ila. Okey, ni semua ni perkataan ni dia tidak akan berubah. Ila tak akan menjadi ili, tidak akan. Man, dia akan man lah. Kalau min tu perkataan lain. Dia tidak, man, nun tu tidak akan berubah. Baris ni macam tu lah. Okey, itu beza antara mu'rab dan juga mabni. Okey, mu'rab ni, mu'rab pula, dia ada berapa hukumnya? Ada 4 ya. 4. Okey, ada 4. Sama ada dia adalah yang pertama marfu'. Okey, kedua dia tak ada turutan sebenarnya. Mansub. Okey, lagi majrur. Terakhir majzum. Terakhir majzum. Okey, keempat-empat hukum ni dia ada dia punya kesannya tersendiri. Kalau kita kata, kalau macam kita ambil contoh hukum fiqh ni, kalau hukumnya wajib, maksudnya kesan dia adalah kita mesti kena buat perbuatan tu. Kalau kita tak buat, hukumnya berdosa. Kalau hukumnya sunat, kita digalakkan buat perbuatan tu. Kalau kita tinggalkan pun tak ada masalah. Kalau kita buat, dapat pahala. Kalau perbuatan tu hukumnya haram, kita mesti tinggalkan perbuatan tu. Tak boleh kita buat.
Kalau kita buat, kita berdosa. Kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Okey, itu hukum fiqh. Kalau hukum nahu, dia ada 4 juga. Ada 4. Marfu', mansub, majrur dan juga majzum. Okey, marfu', hukum nahu untuk marfu' sama ada dia kena baris hadapan, okey, ataupun mungkin dia marfu', dia kena marfu' dengan waw, okey, ataupun dia kena marfu' dengan ada huruf nun, sebutun nun, okey, ataupun dia akan marfu' dengan alif. Seperti mana kita dah sentuh dalam, kita akan tengok dalam nota yang kita tengok dalam nota tu lah. Okay, kita buka nota ni untuk kita. Okay, ada nota ni kan. Okay, untuk boleh perhatikan dalam ni yang nota marfu' ni, nota marfu', mansub, majrur dan juga majzum. Okay, kesemua okey, kesemua yang apa, yang berada di sebelah yang berada di sebelah nota ni, yang sebelah dalam roda ni, okey, sama dengan dhammah. Kita mulakan dengan marfu' dulu. Tadi marfu' kan. Okey, kita mulakan dengan marfu' dulu. Okey, pertama sekali untuk yang mabni, untuk kataan yang mabni, dipanggil i'rab mahalli. I'rab mahalli ni apa? Kita kata dia marfu'. Contohnya lah, kita kata dia ni di tempat marfu' saja. Sebab yang mabni kan tak berubah tadi, saya sebut untuk kataan yang mabni, dia tak akan berubah. Contohnya katakanlah kataan ila. Memang ila lah, dia tak akan berubah. Ataupun kataan tu kataan apa-apalah, kataan contohnya dhamir, contohnya huwa. Huwa memang dia akan, huwa tu kan baris huwa, dia takkan hui, takkan huwu. Tapi kalau huwa tu berada di tempat yang kena marfu', kita akan kata dia adalah i'rabnya dia adalah di tempat marfu' sahaja. Tapi dia tetap keadaan dia mabni, tetap dengan baris huwa. Walaupun marfu' dia tak akan jadi hu, dia hanya berada di tempat marfu'. Okey, jadi marfu' sama ada dia pertama dia akan jadi dhammah zahirah, maksudnya di baris dhammah, baris hadapan. Bila baris hadapan? Kalau di isim mufrad. Isim mufrad ni bila? Isim mufrad tu apa? Isim yang bukan musanna dan juga bukan jamak. Contohnya Ibrahimu, nama orang. At-talibu, baris hadapan ya. Al-kitabu, baris hadapan. Okey, ataupun dia marfu' tapi marfu' dia dengan alif. Hukum dia ialah kena ubah menjadi alif. Ni bila nak guna? Iaitu ketika musanna. Kan kita dah tahu kalau musanna ni untuk dua orang ni, muslimun seorang, kedua orang muslimani ataupun muslimaini. Kalau muannas pula muslimatun seorang, kalau dua orang musanna muslimatani ataupun muslimataini. Jadi bila kita nak pilih, bila nak guna muslimatani, bila kita guna muslimataini, tengok yang alif ni hanya pada ketika marfu'. Mana pada marfu' kita akan guna muslimatani ataupun muslimani. Okey. Kalau yang taini ataupun muslimaini tu kita akan guna ya ni bila? Iaitu pada kedudukan mansub ataupun majrur. Okey. Ataupun dia marfu' dengan waw. Contohnya bila? Iaitu ketika jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim, contohnya muslimuna. Kan kita dah kata, kita tahu jamak muzakkar salim ni sama ada muslimuna ataupun muslimina. At-tabibuna ataupun at-tabibina, al-muslimuna ataupun al-muslimina. Bila kita nak pilih muslimun, bila nak guna muslimin, ketika ia berada di kedudukan marfu', kita akan pilih al-muslimuna. Hukum dia kita kena marfu' dengan waw. Kalau dia mansub ataupun majrur, dia akan jadi al-muslimina. Dia mansub ataupun majrur dengan huruf ya. Okey, kemudian jamak taksir al-kutub, contohnya jamak kepada kitab, al-kitabu dhammah, al-kutub jamak taksir juga dhammah juga, al-kutubu. Okey, kemudian jamak muannas salim, contoh al-muslimatu, juga dhammah juga. Al-asma' al-khamsah, contohnya kataan akhuka, saudara, akhuka. Kalau tempatnya marfu' juga dengan akhuka. Okey.
Okey, mamnu min sarfi, ni kita tak perlu sentuh lagi. Ada beberapa perkataan, ada satu bab khusus kita akan sentuh. Ada beberapa perkataan yang dia tidak boleh menerima baris tanwin. Dia kataan tersebut, macam kata nama, contohnya nama Ibrahim, Ibrahimu. Okay, dalam keadaan dia marfu' dia boleh Ibrahimu. Tapi dalam keadaan dia majrur, dia tak boleh Ibrahimi, dia akan jadi Ibrahima. Apa kataan-kataan tu kita sentuh dalam bab mamnu' min sarfi. Okay, kemudian isim maksur dan juga isim mangkus. Isim maksur contohnya macam Musa, Isa, itu semua isim maksur. Jadi dia i'rab dia ialah dhammah muqaddarah. Dia marfu' dengan dhammah juga tapi muqaddarah, dianggarkan sahaja sebab tak nampak. Dia punya baris tu tidak boleh dibunyikan. Musa, Isa, dan tak boleh nak baris depan. Okey, yang terakhir isim mangkus. Isim mangkus yang isim yang akhir dia dengan ya, contohnya al-qadi, al-mufti, al-fi'lu al-madi, yang hujung dia ya macam tu itu pun sama juga dhammah muqaddarah. Dia akan jadi barisnya mati juga. Al-madi, kita kan al-madiyu, bukan madi. Al-mufti, bukannya al-muftiyu, dia dhammah muqaddarah sahaja. Okey, itu kita dah bincang sebelum ni. Dan kita juga dah bincang tempat-tempat yang menjadi marfu'. Iaitu ada berapa tempat ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fa'il, naib fa'il, mubtada, khabar, isim kana dan juga khabar inna. Okey, cuba bagi satu contoh yang ada isim fa'il. Ayat. Dia mesti dalam ayat. Nahu dia mesti letak dalam ayat. Kalau kita bagi satu kataan je, itu untuk sorof, itu boleh. Okey, siapa boleh bagi contoh satu ayat yang ada isim fa'il, yang ada fa'il dalamnya? Yang ada pelaku dah Kak Ustaz. Maksudnya dia kena jumlah fi'liyah lah. Oh. Do riba lah. Pemukul do riba. Itu sorof. Wazan daribun tu maksudnya orang yang memukul. Orang yang memukul ini? Ini nahu, kena buat dalam ayat. Pemukul. Macam mana nak buat? Contoh daraba Muhammadun. Dia Muhammadun tu fa'il. Fa'il dah ada kat situ. Okey, itu je lah. Maknanya buat ayat yang ada fa'il. Oh, daraba Muhammadun. Macam tu je. Ada fa'il, ada fa'il. Okey. Tapi yang paling sempurna ada maf'ul sekali lah. Al-kalbal. Siana kalbal. Daraba, kena daraba apa ni? Daraba Muhammadun al-baba. Apa al-baba lah? Kalba. Okey. Haji Sobri cakap apa ke tadi? Macam dengan saudara Haji Sobri ni. Tu betul bukan? Okey. Daraba. Okey, sekarang ni kita sebut tadi fa'il, hukum dia ialah marfu'. Okey. Jadi di sini ada fa'il ke? Ada. Daraba Muhammad. Okey, Muhammad ni dia hukum dia ialah marfu'. Okey, cuma nak tahu dia baris apa ni? Marfu' dengan baris apa? Baris dhammah. Dhammah. Kenapa marfu' dengan baris dhammah? Dia fa'il. Sebab dia fa'il, dia marfu', tapi tak seperti baris dhammah. Ada sebab kenapa dia baris dhammah? Sebab dia isim mufrad. Okey, kalau kita ubah Muhammad ni kepada at-talibani, dua orang pelajar, taliban. Kita tak kata at-talibanu, bukan talibanu. Kita tak talibani. Tapi macam mana nak kata marfu' dia pada apa? Alif. Kesan marfu' dia, hukum marfu' dia tu pada alif. Marfu'nya pada alif. Marfu' bi alif. Ataupun kalau kita buat ayat daraba akhuka. Okey. Saudara kamu telah memukul. Jadi dia marfu' dengan waw pula. Wow. Okey, ataupun daraba al-muslimuna. Muslimuna. Okey, Wow.
Okey, jadi semua ni okey, jadi semua dari sini kita tahu bahawa kedudukan fa'il ni dia sentiasa marfu', tapi tidak sentiasa dengan baris hadapan. Kebanyakannya berhadapan lah. Kebanyakannya ni contoh-contoh yang biasa kita buat berhadapan. Tapi kalau kita betul baca buku ataupun baca Quran kan, jadi tak semestinya dia berhadapan. Kadang mungkin dia dengan waw, mungkin dengan alif dan sebagainya. Okey, yang penting kita faham fa'il. Okey, naib fa'il. Siapa yang boleh buat ayat yang ada naib fa'il padanya? Okey, naib fa'il. Dia lupa lah pula kan. Daripada ni pun boleh. Cuba tukar. Daripada ayat ni je. Daripada ayat ni, convertkan dia menjadi ayat yang majhul. Yang majhul yang tak ada orang, yang tak disebut pelaku dia. Duriba lah. Jadi duriba lah. Duriba apa? Duriba al-babu. Duriba al-babu. Okey, pintu itu telah dipukul. Duriba. Okey, al-bab ni nak tak baris apa al-bab ni? Ba. Bu. Bi. Ba. 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 Baris ba. Al-baba. Al-baba lah jadi duriba. Jadi ma'fulun tak Ustaz? Bila kita bina bila kita bina ayat majhul macam ni duriba, dia akan convert. Yang asalnya maf'ul tu dia akan convert menjadi maf'ul, dia jadi naib fa'il. Okey, maf'ul bertukar menjadi naib fa'il. Jadi naib fa'il, ini naib fa'il ni dia punya dia punya baris dia adalah baris hukum dia adalah hukum marfu'. Okey, hukumnya marfu'. Jadi marfu' dalam contoh dalam perkataan al-bab ni marfu' dengan huruf dengan baris apa? Marfu' dengan fathah. Marfu' bi dhammah. Marfu' bi dhammah. Kenapa dengan dhammah? Dhammah. Kenapa marfu' dengan dhammah? Dia jadi naib fa'il. Dia naib fa'il jadi marfu'. Tapi dhammah tu sebab apa? Sebab dia apa ni? Isim nakirah. Isim mufrad. Sebab dia isim mufrad. Okey. Babu. Okey. Mubtada khabar. Okey, buat ayat yang mengandungi mubtada dan juga khabar. Okay. Mubtada Muhammad lagi. Boleh Muhammad pun boleh. Muhammad apa? Muhammad Jamilun. Okay, Muhammadun Jamilun. Okey, jadi nak tahu baris hujung dia ni. Muhammadun ke dan ke din? Muhammadun. Kenapa dun? Dia mubtada. Sebab dia mubtada. Okey, Jamilun dia jadi khabar. Jamilun khabar sebab jadi khabar. Okey, jadi mubtada khabar hukum dia adalah marfu'. Okey, marfu'. Okey, dalam ayat ni kenapa kita pilih baris dhammah sebagai marfu'? Sebab dia tak ada alif lam. Sebab dia isim mufrad. Okey, cuba kalau kita tukar Muhammadun ni, kita tukar kepada At-Talibani. At-Talibani. Jadi tak jadi dengan musanna lah. Tak jadi dengan dhammah lah. Dia jadi marfu' dengan alif. Marfu' dengan alif. Jadi benda tu kita kena faham konsep dia. Sebab semua orang dia belajar nahwu ni dia ingat marfu' ni dhammah, marfu' dhammah. Tapi dia tak sentiasa dhammah. Biasa contoh yang awal kita belajar dhammah lah. Tapi ada juga dia bukan dhammah. Okey, selesai mubtada khabar. Okey, isim kana dengan khabar inna. Okey, kita ambil dia contoh ni je.
Muhammad Jamil ni, okey, Muhammad Jamil ni kita boleh buat contoh isim kana dan juga contohnya tambah kana inna dulu lah, inna Muhammad. Nanti nanti kita akan tengok baris dia. Ni saya tulis je dulu. Inna Muhammad. Kana isim inna kan? Isim. Kana Muhammad Jamil. Okey, sekarang ni nak tahu baris. Ni saya buat tanpa baris Okey, tengok contoh yang pertama inna ni. Inna. Okey, inna. Okey, apa dia baris untuk Muhammad? Muhammadan. Isim inna. Muhammadan. Dia akan jadi hukum dia di sini ialah fathah. Hukumnya mansub. Mansub. Okey. Alamah tanda dia mansub itu, kesan dia mansub itu dia jadi baris fathah. Sebab apa baris fathah? Dia mufrad. Sebab dia isim mufrad. Okey, Jamil. Jamil ni lun lan lin. Jamilun ke? Jamilun lah. Jamilun. Okey. Dia khabar. Hukum dia ialah marfu'. Okey, dia lah terkeluarkan khabar lah. Khabar inna, hukum dia dah marfu'. Okey, tengok ayat yang kedua. Kana ni. Kana Muhammadun. Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Dia sebab dia isim apa nama ni, mubtada lah. Ya. Isim kana Kana isim kana. Bila ada kana dengan inna ni dia tukar nama dia. Dia tak jadi hilang mubtada. Okey, dia jadi isim. Dia panggil isim isim kana. Isim kana. Okey, isim kana. Apa-apa lah nampak ada presentation. Tak nampak? Saya tak dapat apa. Orang nampak ke? Dah masuk keluar kali dah. Saya tak nampak. Gambar Haji Sabri nampak kepala? Nampak? Ya. Ya, saya nampak ni tapi Ustaz punya presentation satu pun saya tak nampak. Nama Ustaz je tu. Itulah saya dah try. Tak boleh. Apa? Tak apalah, you continue lah, tapi dengar dia tapi tak nampak apa, tak boleh nak jawab. Tengok kan. Memang Ustaz ni tekan pin kan. Patutnya ada dia punya tu bila kita. Nama Ustaz tak nampak. Kalau dia keluar ni, tapi ni dia keluar format lain lah. Pening lah. Okey, tak apa-apa. Kita tengok. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, jadi yang mubtada asalnya dia akan tukar nama jadi isim isim kana. Okey, hukumnya ialah marfu'. Okey, kenapa marfu' dengan dhammah? Dia mufrad. Sebab dia isim mufrad. Okey, Jamil. Kana Muhammadun Jamil. Jamilan lilun. Jamilan. Kenapa Jamilan? Dia jadi khabar. Okey. Khabar kana. Khabar kana. Hukum dia ialah mansub. Okey. Kenapa mansub dengan fathah? Sebab dia mufrad. Sebab dia isim mufrad. Simple je kan?
Okey, selesailah bab marfu'. Tadi dah mansub, tadi kita dah sentuh isim inna, khabar kana dah. Okey. Maf'ul bihi kita dah sempurna tadi ada kan, Muhammadun al-baba. Okey, al-baba maf'ulun bih, contoh tu maf'ulun bih. Okey, maf'ul mutlak kita dah sebut dalam kelas yang lepas, iaitu maf'ul yang tambahan ya. Maf'ul mutlak ni maf'ul tambahan. Maksudnya kalau maf'ul tu tak ada sekalipun, dia tidak mencacatkan ayat ya. Contohnya daraba Muhammadun al-bab, ayat ni dah sempurna dah. Tapi kalau kita tambah maf'ul mutlak, contohnya tambah darban. Lambat tak ya? Okey, daraba Muhammadun al-bab darban. Darban dipanggil maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Dia adalah tambahan. Maksudnya kalau kita tak letak sekali pun kata ni, ayat ni masih sempurna. Cuma dia ada fungsi dia lah. Fungsi dia sama ada untuk menguatkan ayat tu. Maksudnya kita sebagai penegas lah. Sebagai ayat tambahan tu lah sebagai penegas. Kalau nak terjemahnya mungkin kita boleh terjemah tambah sesungguhnya. Sesungguhnya Muhammad benar-benar dia telah memukul pintu itu. Okey, ataupun fungsi yang lain adalah kita nak sifatkan cara pukulan dia tu. Sama ada pukulan tu pukulan yang kuat ke, darban syadidan, Muhammad memukul dengan pukulan yang kuat, ataupun daraba Muhammad darban layyinan, pukulan lembut. Itu antara fungsi kenapa kita guna maf'ul mutlak. Okey, hari ini kita akan sentuh tentang munada, InsyaAllah, kemudian mustasna, kemudian al-hal. Okay. Tiga perkara ni lah yang insyaAllah dalam kesempatan yang ada kita nak sentuh tentang tiga lagi isim yang mansub. Okay, ni isim munada isim, mustasna isim, hal pun isim. Okay, ketiga-tiga ni adalah isim dan dia antara isim yang kedudukannya mansub. Dalam ayat dia akan jadi mansub dan tengoklah baris dia apa yang sesuai mengikut kedudukan dia. Okey, kita mulakan dengan munada. Okey, munada ni apa? Seru. Okey. Panggil. Okey, munada munada ni maknanya munada. Okey, munada ni panggilan lah, yang dipanggil. Okey, munada maknanya yang dipanggil. Okey, munada. Okey. Dengan munadi semua tak? Munada semua. Munadi orang yang memanggil. Oh. Okey, munadi tu orang yang memanggil. Yang perbincangan kita adalah tentang munada, orang yang kena panggil. Okey, kalau munadi orang yang panggil tu dia kira fa'il lah, dia yang memanggil. Tapi dalam ayat ni yang menjadi mansub ni lah munada, orang yang kena panggil. Okey, munada ni macam mana kita nak buat panggilan orang? Antara dia punya adat dia ataupun dia punya alat untuk manggil ni adalah kita guna ya. Ni yang paling famous lah, ya. Ataupun boleh guna hamzah pun boleh guna pun boleh bermakna panggilan, hayya pun boleh, ayah pun boleh, banyak. Cuma kita tak perlu kita fokus ya je lah, dia, yang biasa kita guna kan. Dia apa-apa panggilan pun tak ada masalah, yang penting hukum dia sama je, hukum i'rab dia. Okey, hukum i'rab untuk munada yang kena panggil ni, dia ada dua keadaan. Okay, maksudnya dia bukannya sentiasa mansub. Okey, ada dua keadaan. Keadaan yang kita nak sentuh malam ni adalah keadaan mansub lah, mansub. Okey. Keadaan yang kedua, dia istilah dia dipanggil mabni ala ma yurfa'u bihi. Dia kedudukannya mabni, tapi mabni itu dalam keadaan dia marfu', tempatnya marfu', maksudnya dia baris hadapan. Mudah kata dia baris marfu' lah.
semudahnya dia baris marfu'. Tapi istilah yang digunakan oleh Nahu dia tak panggil marfu' tapi dia panggil mabni ala ma yurfa'u bihi. Dia mabni dalam tempat marfu'. Okey. Dia dikira mabni tapi tempatnya tempat marfu'. Okey, cuma fokus untuk malam ni kita fokus yang mansub saja. Sebab jika kita bincang yang mansub, balance kepada mansub itu semuanya marfu' lah. Okey, maksudnya kita nak tahu malam ni apa syarat-syarat yang menyebabkan munada ni barisnya baris mansub. Okey, maksudnya bila kita nak panggil nama orang, kita guna ya kan? Ya. Contoh panggil nama Muhammad. Ya Muhammad apa dia? Dun ke dan ke din. Ni kita nak bincang malam ni Okey, jadi nak panggil orang ni dia mansub ni ada 3 keadaan dia akan jadi mansub. Okey, tapi keadaan yang ketiga ni dia jarang-jarang berlaku. Dan bukan jarang berlaku lah, maknanya jarang digunakan. Jadi kita tak payah fokus lah sebab dia complicated sikit nak faham. Jadi saya nak ambil yang mudah saja, iaitu sama ada keadaan pertama dia ialah mudhaf, keadaan kedua dipanggil nakirah. Okey, keadaan kedua istilah namanya ialah nakirah ghair maqsudah. Ghair maqsudah pun tak payah nanti kita bincang ni. Ni senang je. Okey. Yang pertama ialah mudhaf. Okey. Mudhaf ni apa? Mudhaf nilai itulah kan. Mudhaf nilai lah. Cuma yang menjadi baris kita bincang ni mansub fokus malam ni yang mansub. Maknanya kalau kita panggil orang yang nama dia tu mudhaf, maka dia akan jadi mansub. Okey, contohnya cuba bagi satu nama yang ada mudhaf. Yang mudhaf. Abu, nama yang Abu ataupun nama yang Abdul. Abdul kan. Abdul Rahim contohnya. Abdul Rahim, Abu Bakar. Nanti nama-nama yang marfu' lah, nama yang mudhaf ilaih. Itu nama ataupun gelaran contohnya macam pelajar ilmu, talibu al-ilmi contohnya. Ataupun tu contohnya. Jadi kalau kita nak panggil mereka ni ataupun kita buat ayat tambah ya di hadapan ya Abdul. Baris dia apa? Ya Abda ke Abdi ke Abdu? Abda lah kan? Ya Abdul Rahim. Okey, dia panggil apa? Dia mansub sebab dia munada. Okay? Mansub dengan munada. Okey, ya Abu Bakar. Ya Abu baris dia. Ya Abu Bakar. Abu Bakrin. Abu Bakrin. Okey, di dalam ayat ni dia akan jadi yang ini. Muhammad mansub dengan Muhammad mansub dengan mansub dengan alif. Kalau ikut dengan nota ni mansub dengan alif sebab dia asma khamsah. Abu, akhu, itu semua tu 5 tu dia adalah mansub dengan alif. Ya Aba Bakrin. So barisnya kata ni lah ya Aba Bakrin. Okey. Ya talibal ilmi. Ya talibal ilmi. Yang sebelah ni semua mudhaf ilaih. Yang belah kiri ni. Jadi ya Abdul Rahimi, ya Aba Bakrin, ya talibal ilmi. Lagi apa? Ya Rasulullah. Rasulullah ni adalah mudhaf ilaih. Ya Rasulullah. La baris batas. Allah baris. Hahihu. Ya Rasulullah lah dia mudhaf. Rasulullah mudhaf ilaih. Jadi simple je. Maksudnya kalau selepas ya tu, selepas panggilan ya tu, kalau dia mudhaf, mudhaf dan kemudiannya mudhaf ilaih, mudhaf, automatik baris dia baris mansub. Hukum dia lah mansub.
Okey, baris tu tak semestinya baris atas lah, tapi semestinya dia mansub. Okey, kalau dia mudhaf dia mansub. Jadi bila dia kalau katakanlah selepas ni bukan mudhaf, maka dia jadi baris tadilah baris hadapan. Contohnya nak panggil nama Muhammad, ya Muhammad. Muhammad tu mudhaf tak? Dia tak mudhaf. Dia bukan mudhaf. Jadi dia Muhammadun. Okey. Ya apa-apalah selain daripada yang mudhaf ilaih ni, dia akan jadi baris marfu'. Okey. Simple je kan? Okey. Boleh faham setakat ni? Untuk okey, kalau tak jelas terusannya saya boleh ulang semula. Okey, yang kedua ni nampak macam jarang jumpa istilah ni. Nakirah ghair maqsudah. Okey, nakirah tu apa? Siapa yang ingat ma'rifah nakirah? Yang nakirah dia yang tak ada alif lam tu. Tak ada alif lam. Ya, dia antara sifatnya nakirah ni tak ada alif lam. Kalau ma'rifah ada alif lam. Okey, tapi apakah dia ma'rifah nakirah ni? Dia ma'rifah alif lam tu dia dah spesifik ke tak? Ya. Ma'rifah nakirah ni ialah maksudnya benda tu spesifik ataupun tidak. Kalau ma'rifah dia spesifik. Kalau nakirah dia tidak spesifik. Contohnya nama orang Muhammadun. Dia spesifik orang yang nama Muhammad. Okey. Nakirah dia tidak spesifik. Okey, jadi nakirah boleh faham nakirah tu ialah kata nama isim yang tidak spesifik. Jadi dia tak ada alif lam. Tak ada alif lam dan dia ada tanwin lah. Okey, dia tanwin. Ghairu maqsudah. Ghair ni maksud dia apa? Ghair, tidak. Maqsudah. Maksud yang dimaksudkan lah. Maqsudah ni maksudnya tertentu. Dia, maksudnya kita nak panggil, tapi panggilan itu kita nak panggilan secara umum. Contohnya saya nak panggil wahai ataupun wahai mana-mana lelaki, wahai mana-mana pemuda contohnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Saya tak spesifik. Kalau wahai pemuda itu tu spesifik. Pemuda yang berbaju merah itu spesifik. Tapi kalau ayatnya saya nak buat, contohnya saya ni nak minta tolong. Jadi saya nak minta tolong, saya tak kisah siapa lah, tapi asalkan dia boleh tolong. Jadi saya kata wahai lelaki oleh syarat rojulun rojulun lelaki. Okey, rojulun lelaki. Okey, nakirah ke ma'rifah? Nakirah. Maksudnya kalau saya panggil mana-mana lelaki, jadi dia ma'rifah ke nakirah? Mana-mana lelaki dia nakirah lah, sebatas spesifik. Jadi kalau saya nak panggil mana lelaki, dia akan jadi inilah nakirah ghairu maqsudah. Jadi dia punya hukum dia dah hukum mansub. Jadi kalau saya nak panggil mana-mana lelaki yang tak spesifik, kena panggil ya apa pada dia? Rojulan. Ya rojulan. Tafaddali. Ataupun ya rojulan sa'idni. Wahai mana-mana lelaki, bantulah saya. Okay. Ya ghafilan tanabbah. Wahai sesiapa yang leka, sedarlah diri anda. Ghafilan maksudnya secara umum, mana-mana orang. Okey. Tapi kalau spesifik, contohnya kita nak kata pelajar, spesifik seorang pelajar. Ya talibun. Contohnya spesifik, kita memang spesifik orang tu, dia tahu. Orang tu pun tahu kita panggil dia. Jadi kalau dah spesifik talibun lah, dia jadi baris marfu', baris okey. Marfu'. Okey. Jadi simple je lah. Untuk munada ni, kita kena kenal pasti dua keadaan ni sahaja. Sebenarnya ada keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga ni dipanggil syabih
bil mudhaf. Tapi itu tak perlulah, tak perlu kita bincang lagi. Yang penting kita ingat ni je. Okey, yang penting kita ingat yang pertama, kalau dia mudhaf ilaih. Yang mudhaf ya Abdar Rahim, ya Aba Bakrin, ya Taliba al-ilmi, ya Rasulullah Allah, baris atas. Ataupun kalau dia adalah panggilan umum yang tidak spesifik kepada sesiapa pun. Jadi panggilan ni ya Rajulan. Kalau kita dengar orang panggil ya Rajulun, maksudnya dia orang tu tengah panggil seorang lelaki yang spesifik. Maksudnya ada lelaki tertentu yang dipanggil. Tapi kalau dia panggil ya Rajulan, maksudnya dia tengah minta sesiapa pun ni. Kalau kita nak tolong, kita pergilah. Itu antara beza baris ni. Okey. Jadi kalau jumpa ayat-ayat yang macam ni, jadi setiap perkataan ni kita i'rabkan dia sebagai mansub, munada mansub. Contoh Abdur Rahim mansub bil fathah, ya Aba Bakrin mansub bil alif, ya Taliba al-ilmi mansub bil fathah, ya Rasulullah mansub bil fathah. Sama macam ya Rajulan pun sama. Okey, tu saya nak tanya ni dekat macam dekat restoran yang depa duk panggil Muhammad tu, kalau dia ramai waiter, kita nak panggil salah satu tu, kita panggil ya Muhammadan ke ataupun ya dia tadi dia Muhammad ni dia memang isim makrifah. Jadi bila kita nak panggil orang, bila kita nak guna nama Muhammad, kita kena dalam minda kita ni sebagai orang yang cakap ni, kita kena tahu dah siapa Muhammad yang kita maksudkan. Kalau kita nak panggil mana-mana, kita tak boleh guna makrifah, kena guna rajul. Ya rajulan, mana-mana orang lelaki. Jadi macam kat restoran tu dia bukan kan daripada panggil ya Muhammad tu memang dia tahu dah lah siapa tu waiter tu. Ataupun dia panggil dia yang kadang dia sebut budaya. Setengah orang macam contohnya orang Mesir kan, dia nama Muhammad ni nama yang orang kata nama mulia lah. Jadi kalau kita panggil orang dengan nama Muhammad ni, orang tak terasa lah. Maksudnya orang nama yang baik. Jadi untuk mudah kita panggil itu budaya. Tapi kalau benda tu kita buat kat Malaysia, orang akan nampak pelik lah. Kita panggil orang Muhammad mana ada. Kita akan tuan ke kan, abang ke kan. Jadi dari sudut nahunya, panggilan yang betul adalah ya Rajulan. Contoh ya Rajulan. Jadi itu mana-mana lelaki. Tapi kalau nak guna nama Muhammad, itu dari sudut budaya mungkin tak salah lah, tapi dari sudut nahunya salah lah. Tak boleh lah panggil Muhammad dengan maksud nakirah, sebab Muhammad itu dia lah ma'rifah. Kena sebut rajulan juga Ustaz, atau panggil ya rajul, tak boleh. Tak, dari sudut tata bahasa ni ya rajulan lah yang betulnya. Tapi kalau kita nak panggil dia tak marahnya panggil ya rajul juga kan. Tapi dari sudut bahasanya ya rajulan, ataupun dia beratas lah, maksudnya mansub. Mansub. Kalau kat Mekah tu ya haj. Itu pun sepatutnya dia kalau panggil, tapi biasanya panggilan tu dia spesifik. Contohnya kita nak panggil seorang je kat depan kita ni, kita tak tahu nak panggil dia apa, kita panggil macam tadi haj kan, kita panggil haj, tapi panggilan haj tu spesifik kepada dia. Jadi dia tak jadi dalam kes ni lah. Kes ni dia nak panggil secara umum. Contohnya kalau dia kata nak minta lalu contohnya, tu dia spesifik kepada orang yang depan dia. Ya haj tu, tapi haj tu orang depan dia sebab nak lalu, tu spesifik. Tapi kalau nak minta tolong, contohnya orang yang buta ke nak minta jalan, dia tak nampak siapa pun. Dia kata ya rajulan sa'idni, wahai mana-mana lelaki tolonglah aku. Okey. Boleh kita seru jamak tu macam dalam Quran ya ayyuhan nas, ya ayyuhan. Okey. Boleh, tak ada masalah. Okey, bila tambahan ayyuha tu kita kena guna, tambahan ayyuha kita akan guna sekiranya untuk
orang yang kita panggil ni ada alif lam nama dia. Dia punya panggil munada tu ada alif lam. Contohnya kita nak panggil at-talibu, okey, kita tak boleh panggil ya at-talibu, tapi ya ayyuhat talibu. Oh, ya ayuhan. Okey. Penggunaan ayyuha itu sebab ya ni tidak boleh masuk dalam alif lam. Okey, dia tidak ada panggilan ya dengan alif lam. Ya, kalau ya talibun, okey. Ya Muhammadun, okey. Okey. Ya, contohnya kita nak panggil cikgu kita al-muallim kan. Ya ayyuhal muallim. Ya ayyuhal muallim. Ya ayyuhal muallim. Ya, tu penggunaan ayyuha itu. Ustaz, tapi kalau kita buat ni ya latif tu Ustaz boleh? Ya latif. Ya latif. Zikir tu. Ya latif boleh lah. Kalau ya al-latif tak boleh lah. Oh, tu. Ya ayyuhal latif. Ya latif je lah ya. Ya latif, dia yang alif lam, ya ayyuha ni untuk alif lam. Ha tu adakah ha tamir juga tu Ustaz? Ya ayyuhal. Tak. Itu bukan ha tamir. Itu dia apa? Dia tambahan nahu lah, tambahan dalam nahu. Okey. Okey. Tadi yang siapa tu kata tu ya latif tu, saya pernah adalah terdengar dekat ni orang kata kalau kita panggilan nama Allah ni tak boleh panggil ya. Begitu ke Ustaz? Kalau kita berdoa gitu, dia kata macam tak kena, betul ke? Saya pun tak tahu. Tadi macam duk sebut tu ya latif, ya ni. Dia dari sudut bahasa betul, dari sudut tata bahasa, dari sudut nahu tu betul, tak ada masalah. Tapi kalau bagi orang, setengah orang dianggap benda tu tak beradab ke apa, tu pandangan dia lah. Dari sudut tata bahasa tak salah lah panggilnya tu. Tapi dari sudut adab, dia tak ada spesifik. Maksudnya tak adalah, Nabi pun tak ada pun larang panggil tanpa alif lam ke apa, tak ada pun macam tu. Tapi kalau pandangan peribadi dia, mungkin dia setengah ulama pun dia macam, dia mungkin ada yang rigid kan. Dia tak boleh macam tu. Sama macam orang yang contoh orang yang menunjuk kaki ke arah kiblat. Kalau orang Melayu pantang kan, undur kaki ni macam satu yang bukan adab lah. Tapi bagi orang Arab, kenapa masalah undur kakinya? Tak ada masalah pun. Tu maksud dari sudut beza, dari sudut budaya lah. Tapi macam tu juga dalam dari sudut panggilan ya latif tu. Dari sudut tata bahasa, betul lah tu, ya latif. Dari sudut tata bahasanya. Tapi kalau ada orang yang kata tak bagus ataupun macam kurang adab, tu pandangan dia lah. Tapi dari sudut tata bahasa tak ada masalah, memang tak ada masalah. Serupa juga dengan ya Muhammad tu, tapi kata ada larangan panggil ya Muhammad, panggil saya ya Rasulullah. Yelah, dia Muhammad ni memang dia sebagai Rasulullah lah gelaran dia tu. Cuma dia bukan dia sebab dalam hadis pun ada je orang Arab lah, biasanya orang Arab Badui ni yang panggil dengan ya Muhammad, ada je kan. Cumanya benda ni dia bukanlah dia dari sudut tata bahasa tak ada masalah, dari sudut bahasa tu betul. Tapi dari sudut adab tu dia berbeza juga lah kalau orang yang biasanya tapi biasanya kalau para sahabat kita panggil ya Rasulullah lah. Ikut intonasi lah kot. Intonasi tu satunya. Okey, dia dah melencong masuk bab lain tak? Dalam ni ada terdengar orang kata tak boleh kata itu, jadi saya macam zikir ya Allah saya takut lah nak buat pasal saya duduk dengar. Kan? Kalau ya Allah tu ya Allahu, ya Allah ha. Allah hu ke ha? Ya Allahu lah kan?
Okey, sebab apa Hu? Sebab kita dah memang khas. Tak ada Islam. Ada Islam. Kan senang je kan, sebab apa Hu? Sebab dia bukan mudhaf dan dia bukan nakirah. Bukan nakirah. Bukan mudhaf dan juga bukan nakirah ghair maqsudah. Asal bukan dua tu je terus baris depan baris marfu'. Asal bukan dua tu je hukum marfu'. Tapi kalau ya Rasulullah, kalau sebab dia mudhaf. Kalau panggil ya Rasul saja, ya Rasulu lah kan. Kalau ya Rasul, ya ayyuhar rasulu. Kalau ada lam lah kan. Ya Allah, ya Allah. Okey. Apa kita selalu zikir pada ya Allah, Allah. Tak ada kan. Ya Allahu. Okey. Okey, itu yang pertama. Dari tiga benda untuk malam ni. Yang pertama tentang munada. Okey, boleh faham munada Boleh. Munada ni ialah yang kena panggil. So ada dua keadaan je kita kena bagi perhatian. Dua keadaan yang dia mansub, iaitu kalau dia mudhaf, kita akan jadikan mansub, ataupun dia nakirah ghair maqsudah. Dia nakirah yang kita tak spesifik. Jadi orang nak panggil mana-mana lelaki, ya rajulan, itu sahaja yang mansub. Yang lain dia hukumnya ialah seperti hukum marfu'. Okey. Kalau meninggal esok lupa. Okey. Sebab dia bukan apa, dia memang munada ni dia jarang digunakan dalam ayat lah. Kadang kita jarang guna kan. Itu yang jarang, bila jarang jumpa dia akan lupa lah. Tapi once kita dah faham ni, next kita jumpa kita akan ingat balik lah. Kita sebut ya nidak ni munada sama lah kan. Ya nidak. Ya nidak tu ya yang maksudnya panggilan lah, tu maksudnya ya nidak. Ya tu lah. Munada tu ialah isim yang dipanggil. Yang dipanggil. Itu munada. Orang yang kena panggil tu. Yang kena panggil munada. Okey, yang kedua ni dia lebih complicated sikit, iaitu mustathna. Mustathna. Okey, tarik nafas dulu. Mustathna minhu Okey, tapi itu tak perlu nak berlebih sangat. Okey, kita mustasna, tajuknya mustasna. Macam bunyi musanna. Okey, mustasna okey, bukan mustasfa mustasna. Mustasna. Okey, mustasna. Mustasna ni maksudnya apa? Pengecualian. Maknanya benda yang dikecualikan tu. Contohnya kalau kita buat ayat Melayu ni, saya makan semua benda kecuali budu. Contohnya. Jadi budu itulah yang dikecualikan tu. Okey, jadi dalam bahasa Arab ni, cara kita nak buat mustasna ataupun cara kita nak buat ayat yang ada kecuali-kecuali ni, ada banyaklah dia punya apa? Instrumen dia punya adat dia tu. Kita boleh guna illa, boleh guna ghair, boleh guna siwa, boleh guna ada. Okey, cuma malam ni saya nak fokus 3 benda saja. Illa, ghair dan juga siwa. Illa macam ni je. Okay. Illa, ghair dan juga siwa. Bukan illa ada lam alif kan. Illa sabdu. Illa, ghairu dan juga siwa. Ghair. Ghairu dengan siwa. Okey. Cuma ghairu ni dia mu'rab dia boleh ghairu, ghaira boleh, ghairi pun bukan dia. Okey, illa dengan siwa ni dia mabni lah. Dia memang sentiasa illa, dia tadi illi, tadi illu. Siwa memang siwa, tak ada siwi atau siwa. Okey, cuma ghair dia boleh, dia mu'rab. Okey. Sekarang ni perbincangan kita ialah tentang mustasna. Mustasna ni ialah benda yang selepas illa ni. Selepas illa, selepas ghairu, selepas siwa. Apa hukum dia? Contohnya kita nak buat ayat
Telah datang. Okey, ja'a at-tullabu, pelajar telah datang kecuali seorang. Okey. Illa wahid, kecuali seorang Orang ataupun nama orang pun boleh, illa Muhammad ke, okey. Okey, ataupun kita guna siwa Muhammad, pun boleh juga guna siwa wahid. Okey. Yang paling senang kita fokus yang dua ni dulu. Ghair dan siwa. Ghair dan siwa ni simple. Ghair dengan siwa, selepas kedua-duanya ni dia akan jadi barisnya hukum dia adalah hukum majrur. Oh, dia Okey. Majrur. baris majrur. Selepas ghair dan juga siwa, hukum ni adalah majrur. Kalau siwa, wahidin. Oh, wahidin. Selepas siwa dengan ghairu, dia macam harfu jar lah maksudnya. Dia macam harfu jar, hukum dia tu. Selepasnya akan jadi majrur. Sebab tu macam kita baca dalam surah Fatihah tu, ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Sebab apa baris bawah? Dia majrur sebab dia berada selepas ghair. Okay, ingat Ghairu dengan siwa. Okey, ghairu dengan siwa selepasnya adalah majrur. Senanglah yang ni. Yang complicated sikit illa Tapi ilah selalu kita guna kan? Illa yang selalu guna lah. Illa selalu guna Dalam kiraan jam apa semua kan? Okey, cuma ghairu dengan siwa ni senang. Dari sudut nahwu ni senang lah. Maknanya selepas ghairu dengan siwa dia akan jadi baris Bawah. majrur. Hukumnya majrur. Okay, hukumnya majrur. Baris tu tengoklah. Baik bawah ke, majrur dengan ya ke, majrur dengan ikut keadaannya. Tapi hukumnya selepas ghair dan juga selepas siwa, hukum dia adalah majrur. Okey, kita masuk illa pula Illa ni dia complicated sikit. Sebab apa? Sebab dia kena bezakan dua keadaan. Dua keadaan iaitu keadaan isbat ataupun nafi. Isbat ataupun nafi. Benda pula isbat nafi pula ni. Atau benda pula ni. Okey, ayat pengecualian ni dia ada dua keadaan. Sama ada ayat itu ialah ayat isbat. Isbat ni ayatnya maksudnya ayat yang positif lah. Ayat dia, kalau nafi ialah ayat yang ada penafian. Contohnya ayat kita buat saya tidak makan makanan kecuali makanan yang halal sahaja. Itu saya tidak ladian. Maksudnya dia ada penafian. Saya tidak makan makanan kecuali makanan yang halal sahaja. Maksudnya ada penafian. Kalau yang isbat ni dia tak ada penafian. Contohnya saya makan semua benda kecuali benda-benda yang haram sahaja. Itu dia panggil isbat. Boleh beza tak? Maksudnya isbat ni kalau nafi dia akan ada ayat penafian. Contoh dia macam ayat tadi kan, ja'a at-tullabu illa wahid. Okey, pelajar semua datang kecuali seorang sahaja. Ayat ni isbat ke nafi? Ada nafi tak dalam ayat ni? Ada nafi ilah tu lah. Tak, ilah bukan nafi, ilah pengecualian. Kalau nafi macam ni, contoh ayat untuk nafi, ma ja'a ahadun ma ja'a ahadun illa Muhammad. Okey, perhatikan dua ayat ni. Ayat yang kedua ada ada nafian. Tidak seorang pun tak datang kecuali Muhammad dia. Ni ayat yang ada nafi. Okey, ayat yang pertama semua pelajar datang kecuali seorang sahaja. Ini dipanggil isbat. Okey. Sebab tak ada nafi. Cara ni lah kita tengok ayat sebelum ni lah. Ayat yang sebelum illa ni. Ada tak unsur-unsur nafi? Kalau ada unsur nafi dia akan jadi nafi lah. Kalau dia tak ada dia akan jadi isbat.
Okey, sebab apa kita nak kena bezakan isbat dengan nafi ni? Sebab dia ada hukum i'rab yang berbeza. Tu yang complicated sikit tu. Dia ada dua hukum i'rab yang berbeza. Okey, yang pertama ni jaa at-tulabu illa wahid ni. Okey, dia adalah nafi ataupun isbat ni? Isbat. Isbat okey. Jaa at-tulabu illa. Okey, untuk yang isbat hukum dia adalah wajib mansub. Wajib mansub. Wahidan lah. Okey. Jadi barisnya lah wahidan. Okey, untuk isbat hukum dia wajib mansub. Okey, untuk nafi pula. Nafi ni hukum dia pilihan sama ada nak mansub, maksudnya mansub pun boleh, mansub pun boleh, majrur pun boleh. bukan majrur, mansub pun boleh, ataupun nak ikut baris yang ini, baris huruf, baris yang sebelum illa ni. Tulab boleh. Maksudnya kalau sebelum dia ahadun, kita boleh buat Muhammadun. Kalau sebelum dia ahadin, boleh buat Muhammadin. Kalau sebelum dia dan, boleh buat Muhammadan. Nak buat Muhammadan terus pun boleh, sebab dia boleh masuk terus boleh. Dan dia juga boleh untuk buat pilihan. Okey, contoh saya buat dalam ayat lah. Okey, ayat yang pertama tadi. Ma ghaba ahadun illa Muhammadan. Ya. Okey. Ma ra'aitu ahadan illa Muhammadan. Ma marartu bi ahadin illa Muhammadan. Okey, tengok ayat yang pertama dulu. Ma ghaba. Ghaba maksud ghaba? Gaib. Hilang. Gaib. Tak datang lah. Ma ghaba ahadun. Tak ada seorang pun yang tak datang kecuali Muhammadan. Okey, dalam ayat ni nafi ke isbat? Nafi sebab ada ma ni kan. Okey, ayat nafi kita boleh jadikan dia mansub. Boleh jadikan mansub. Dan yang juga boleh juga yang ni, yang mustasna ni. Muhammad lah. Muhammadan ni. Ni dia panggil mustasna. Mustasna ni ialah benda yang selepas illa. Benda yang dikecualikan tu panggil mustasna. Okey, untuk ayat yang nafi, kita boleh jadikan mustasna ni mansub. Sama macam tadi, sebab boleh mansub. Okey, ma ghaba ahadun illa Muhammadan. Tapi ada option yang kedua, kita boleh bariskan dia dengan baris yang ini. Baris sebelum ni. Okey, ma ghaba ahadun. Sebelum ni ahadun. Jadi Muhammadan ni boleh kita bariskan baris Muhammadun. Ma ghaba ahadun illa Muhammadin. Muhammadin tak boleh lah. Muhammadun boleh. Ma ghaba ahadun illa Muhammadun. Ni boleh. So ada dua pilihan. Sama ada ma ghaba ahadun illa Muhammadan ataupun ma ghaba ahadun illa Muhammadun. Dua-dua boleh. Okey. Okey, kalau Muhammadan dia mansub sebab mustasna. Kalau Muhammadun dia marfu' sebab mengikut kepada ini. Istilahnya istilah dia panggil mustasna minhu lah istilahnya. Tapi takut pening sangat mengenai istilah, tu saya sebut yang selepas dia. Ini yang selepas illa. Dia boleh mengikut yang sebelum illa. Mustasna dia mustasna dia Muhammad. Mustasna minhu dia ahadun. Ya.
Dengan syarat dia adalah nafi, ada nafi. Syarat ni kena nafi baru boleh ikut tu. Kalau tak ada nafi, dia akan wajib baris apa? Hukum Masuk. hukum mansub, ya. Tak ada nafi, hukum dia wajib mansub. Okey, tengok contoh yang kedua. Ma ra'aitu ahadan. Aku tak nampak pun sesiapa melainkan Ra'aitu ahadin Muhammad. Muhammadan. Illa Muhammadan. Okey. Dalam ayat ni boleh tak kita buat ma ra'aitu ahadan illa Muhammadun? Boleh lah. Kalau dia Boleh. sebab dia ada dua pilihan kata. Sebab Pilihan kedua adalah ahadun. pilihan Dia sama ada mansub ataupun ikut sebelum. sama ada mansub atau ikut sebelumnya. Sebelumnya. Kalau sebelumnya pun mansub, Masuk ikut je lah. Kena ikutlah masuk. tak boleh marfu' lah. Kena mansub jugalah. Jadi pilihan dia mansub ataupun mansub jugalah. Yang ni, contoh kedua ni. Dia tak ada pilihan. Tak ada pilihan. lah. Nak tukar pun sama juga, masuk juga. Okey. Tengok ayat yang terakhir. Marartu. Ma marartu. Apa maksud marartu? Marartu berjalan. Jalan, aku tidak berjalan dengan sesiapa pun bi ahadin illa Muhammadan, kecuali Muhammad. Okey. Option kedua untuk Muhammad, apa baris dia? Muhammad. Muhammadin. Boleh lah. Okey. Muhammadin ikut kepada Mustasna minhu. Okey. Okey, Muhammadun tak boleh lah. Okey, itu je lah. Ni kita kena bezakan antara dia punya ada nafi ataupun tidak. Okey, ni soalan ataupun ayat yang pernah kita bincang sebelum ni. Ayat yang dalam istighfar tu kan. La ilaha illa hu. Al-hayya ke al-hayyu qayyum tu? Ya. Kan? Ya lah, ya hayya lah kan kamu cakap. Okey. La ilaha illa huwa Hayy al-hayy al-qayyum. Hayyal qayyum. Kan? Kita pernah bincang sebelum ni kan. Okey, tengok baris dulu. La ilaha illa huwa. Ni baris ya ni yang kita bincang ni. Okey. Sekarang ni isu dia adalah kita kena faham yang mana mustasna kat sini ayat ni? Ya qayyum. Ya. Mustasna ni selepas illa. Yang selepas huwa ni. Huwa ni mustasna. Okey. Cuma huwa ni dia adalah mabni, tak nampak baris dia. Okay, so baris huwa ni sepatutnya apa? Baris apa? Baris atas ni. Mansub baris atas kan? Okay, mansub baris atas. Kenapa dia mansub baris atas? Sebab dia nada. Sebab dia mustasna lah. Mustasna. Okay, ayat ni diisbat ke nafi? Ada nafi tak dalam ayat ni? Tak ada. Ada ilah. Ilah tu. Ilah tu bukan. Mesti ada ma kan? Tak. Tak semestinya ma. Ni la ni. Tidak ada. La. Okay. Jadi dia option dia sama ada dia beratas huwa ataupun dia kena ikut siapa? Ikut ikut sebelum ilah. Sebelum ilah ilah ni beri apa? Beratas. Dia ada pilihan untuk baris hadapan tak? Tak ada. Tak ada. So dia akan sentiasa baris atas lah. Okey, jadi yang al-hayy al-qayyum ni dia adalah sifat kepada huwa. Okey, jadi dia akan ikut huwa ni baris apa. Kalau huwa ni kedudukan dia baris atas, dia akan baris al-hayya al-qayyumah.
Okey. Boleh faham ke? Ni lambat sikit Ustaz, tak boleh. Dah, okey. Sampai sini boleh faham kan? Huwa ni dia punya kedudukan dia ialah Sifat dia. beri atas. Huwa ni dia mansub lah. Maknanya huwa ni kedudukan dia ialah mansub. Hukum dia ialah mansub. Al-Hayy Al-Qayyum ni dia lah sifat kepada huwa. Jadi bila sifat dia kena follow lah, ikut dia punya kedudukan hukum dia tu. Kalau dia baris atas mansub, maka Al-Hayya mansub, Al-Qayyuma mansub. Okey, jadi soalan dia, huwa ni boleh tak kita baca dengan baris marfu'? Huwa ni Dia tak boleh lah kan? Dia tak boleh. Sebab kalau kita nak kata nak ikut yang sebelum ilah pun baris atas. Huwa. Dia gitu. Biasa Huwa Hayyul Qayyum. Okey. Berbeza dengan berbeza dengan Huwa tu bukan mabni Ustaz. Mabni kan memang huwa disebut. Ya, huwa mabni lah, huwa mabni. Tapi kedudukannya pada tempat mansub. Tempatnya dah mansub. Okey, berbeza dengan ayat Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Okey, kenapa ayat ni kita baca Al-Hayyul Qayyum? Sebab Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. apa beza dia? Sebab Al-Hayyul Qayyum di sini dia sifat kepada siapa pula? Dia sifat kepada siapa? Kepada Allah. Tekan hu. Okey, jadi Allahu sifat dia Al-Hayyu Al-Qayyum. Okey, itu beza dia. Kenapa dalam yang istighfar tu dia tidak dia tidak boleh dengan baris hadapan lah. Okey, sama juga kalau sebelum tu kan astaghfirullahal azim, tu sebelah atas juga, astaghfirullahal azima. Jadi kalau nak sifat kepada Allah yang dalam istighfar pun dia tak beri atas juga. So tak ada satu option lah sebenarnya, tapi jauh lah. Maksudnya kalau dari sudut ilmu nahwu ni kita boleh juga kita nak buat, walaupun tak ada Allah ni, boleh kita nak buat baris hadapan juga. Maksudnya kita andaikan ada satu lagi huwa kat sini secara anggarannya. Tidak ada Tuhan melainkan dialah Al-Hayyu Al-Qayyum. Tu boleh juga dari sudut tata bahasa, boleh juga. Tapi yang paling aula adalah kita ikut secara asas lah. Secara asasnya dia beri atas. Maksudnya kalau ada orang dia bertegas nak juga baris hadapan, ada juga, maknanya ada juga sisi ilmu nahwu yang kita boleh bagi justifikasi lah, bagi alasan untuk baris hadapan juga. Tapi dia punya baris yang paling kuat adalah baris atas lah. Ya. Okey, okey. Ini mansub dia panggil nafi jins. Contohnya kita nak kata dekat rumah ni tak ada orang lelaki pun. La rajula fil baiti. Mana tak ada orang lelaki. Dia panggil nafi jins. Ini hukum dia mansub kerana nafi jins. Nafi apa? Nafi jins. La nafi dia jins. Rasanya ada kot dah ni. Cuba tengok dalam otak ni. Tadi ada. Alah pelik-pelik lah Ustaz ni.
Ha? Polik-polik. Elok lah yang pelik. Kat sana belajar yang pelik. Itulah dia. Hmm. Banyak dapat Nafi Jeans lah. Ustaz Nan. Okey, tu la. Dia senang macam ni je. Bila kalau kita jumpa la, okey la selepas tu dia baris atas, la selepas isim tu baris atas, maksudnya kita nak menafikan jenis tu. Maknanya tak ada lelaki langsung. Jadi kalau ayat dia la rajulun fil baiti, maksudnya mungkin bukan tak ada lelaki langsung, mungkin tak ada lelaki lain ke, semua lelaki yang maksudnya kalau kita guna la rajula, maknanya memang kita nafikan betul tu, tak ada lelaki langsung kat rumah ni macam tu. Kalau la rajulun fil baiti ni mungkin kita kata mungkin sebab rumah ni ada seorang je lelaki, semua anak-anak semua perempuan. Tu kita guna la rajulun. Bukanlah kata tak ada lelaki langsung, ada, tapi sebab ramai sangat perempuan, jadi kita guna seolah macam tak ada lelaki lah kat rumah ni macam tu. Tapi kalau kita guna la rajula, tu nafi jenis tu. Tu itu beza. Ma rajula tu memang tak ada jugalah. Dah tak dia guna la. Tak boleh guna ma lah. Dia itu lagi pelik tu. Okay. Okey, satu lagi hal sempat nak malam ni ke ataupun kita sentuh je lah sikit hal. Teaser sikit tentang hal lah. Hal ni dia sama juga macam macam mutlak, dia adalah tambahan kepada ayat. Maknanya ayat tu dah sempurna dah. Tak ada maf'ul mutlak, ayat dah sempurna. Tak ada hal pun, ayat tu sempurna. Tapi dia hanya tambahan saja dan dia menjawab persoalan kaifa. Ayat tu maksudnya menjawab persoalan kaifa. Contohnya ja'al waladu, ambil contoh je lah tu. Okey. Ja'a al-waladu, budak itu datang. Ayat dah sempurna belum? Ja'al waladu? Belum. Sempurna dah. Isim fa'il. Fa'il dah. Fa'il ada. Fa'il dengan fa'il dah ada. Maf'ul tak perlu kat sini. Dia fa'il lazim. Budak dah datang. Jadi ayat ni dah sempurna. Okey. Jadi ayat sempurna. Untuk hal ni kita tambah contohnya ialah dhahikan. Kita terjemah dia dalam keadaan. Dhahikan. Dalam keadaan dia ketawa. Ini kaifa ja'a al-waladu, bagaimana budak itu datang. Ja'a al-waladu dhahikan. Budak itu datang dalam keadaan ketawa. Jadi untuk hal ni kita akan terjemah dia sebagai dalam keadaan. Okey, cuma pembincangan detail dia adalah siapa hal ni, dia hal ni dia boleh sifat kepada boleh sifat fa'il boleh, maf'ul boleh, mubtada' boleh, khabar pun boleh. Tu nanti akan datanglah kita akan sentuh insya-Allah. Kita boleh sebut sifat dah juga ya. Dia bukan sifat. Tak boleh. Hal ni bukan sifat hal bukan sifat. Sifat dia hukum dia sifat ni hukum dia adalah mengikut. Tapi hal dia sentiasa mansub. Hal sentiasa mansub. Cuma hal ni dia boleh refer kepada fa'il, boleh refer kepada maf'ul, boleh refer juga kepada mubtada' dan juga boleh refer juga kepada khabar. Dia tak semestinya dalam fa'il sahaja. Itu nanti akan datanglah insya-Allah. Kita akan sentuh. Dia boleh refer pada apa? Fa'il, maf'ul? Fa'il, maf'ul, mubtada' khabar. Mubtada' dengan juga khabar. Mubtada'. Apa maksud dia refer tu Ustaz? Apa maksud dia refer? Apa maksudnya? Dia refer Hal. Okey. Contohnya macam ni Contohnya ayat dia ra'aitu
al-walada, aku melihat budak itu lahian, dalam keadaan leka. Ra'aitu al-walada lahian. Okey, dalam keadaan leka ni maksudnya dia refer kepada budak ni lah. Budak ni yang dalam keadaan leka. So maksudnya itu saya kata, maknanya dia macam sifat, dia ada sifat kepada siapa, tapi dia hal tu hal kepada siapa. Dia boleh hal kepada fa'il, hal kepada maf'ul, hal kepada saya bagilah contoh kan, hal kepada isim mubtada' khabar. Okey, contohnya kita buat ayat mubtada', contohnya hadza ibni najihan, contohnya ini anakku dalam keadaan dia berjaya. Hadza ibni mubtada' khabar, hadza ibni, ini anakku, ni khabar. Jadi sifat kepada khabar ni hal kepada khabar ni najihan. Okey, tapi jarang digunakan lah, tapi boleh. Okey, contoh lain untuk ni mubtada', ni khabar. Okey, contoh untuk mubtada', contohnya akhuka, saudara kamu, muta'alliman, yang belajar, khairun, adalah lebih baik. Keadaan saudara kamu kalau dia belajar itu lebih baik. Contohnya kalau kita buang dalam ayat-ayat ni, cuba kita buang muta'alliman, buang najihan, buang lahian, dan juga buang dhahikan. Okey, dia masih lagi ayat yang sempurna. Hadza ibni, ini anakku, akhuka khairun, saudara kamu adalah lebih baik. Ayat tu sempurna. Tapi kewujudan benda-benda ni, hal ni adalah untuk menambahkan keadaan, untuk menjelaskan hal keadaan sesuatu yang di refer tu lah, sama ada fa'il, maf'ul, ataupun isim mubtada' ataupun khabar. Okey, cuma yang biasa kita jumpa dalam dalam jumlah fi'liyah lah, ja'al waladu dhahikan ataupun ra'aitul walada lahian. Cuma dalam mubtada' khabar juga boleh kita guna. Okey. Kenapa lah Ustaz yang ni akhuka musliman muta'alliman khairun. Khairun tu khabar. Kenapa tak apa cakap khairan ke? Dah di khabar kan marfu'. Oh, ya. Okey, ayat yang sempurna, ayat yang akhuka khairun dah sempurna dah. Muta'alliman buang Kalau ada muta'alliman tu dia tak masuk ni ke? Tak nampaklah khabar kat situ. Khabar ni ada muta'alliman. Kadang-kadang ada ayat, kalau kita baca buku kan, ada ayat tu dia mubtada' ustaz ni, khabar ustaz lain pun ada. Dia tak semestinya dia surah sebelah. Macam ni lah. Yang ada khabar muakhir muqaddim ni. Cuma ayat simple yang kita belajar tu mubtada' khabar ni dia surah sebelah lah. Tapi kalau yang ni contohnya pemisah dari mubtada' khabar ni, ada hal pula menunjuk kepada tak apa, nanti kelakar nanti kita akan detailkan semula. Ni saya contoh lah. Okey, jadi tu hari ni kita sentuh tentang 3 isim yang mansub. Yang pertama tadi munada, yang kena panggil, yang selepas ya tu. Tapi ada dua saja yang mansub kita belajar tadi, iaitu kalau mudhaf dengan mudhaf ilaih, ya Rasulullah, ya Abdullah, ya Abdur Rahim. Dan juga kalau dia nakirah yang ghair maqsudah, ya rajulan, wahai mana-mana lelaki. Okey, kemudian kita sentuh tentang mustasna. Okey, mustasna
kalau mustasna guna ghair dan juga guna siwa, yang ini kita selepasnya baris majrur, selepasnya hukum majrur. Ghairil maghdubi, siwa Muhammadin. Selepas siwa, selepas ghairu dia majrur. Tapi selepas illa ada dua keadaan, ya. Kalau dia isbat, dia sentiasa beratas, mansub, sentiasa mansub, ya. Ada at-tullabu illa wahidan. Tapi kalau dia nafi, dia sama ada mansub ataupun ada pilihan untuk dia ikut apa yang sebelum illa, dia ni mustasna minhu. Okay. Kalau kita nak sebut macam jam ke macam illa ruba' illa apa tu macam mana tu? Okey. Yang itu apa kedudukan dia? Apa kedudukan dia? Macam mana? Nafi ke isbat? Isbat. Nafi ke isbat? Isbat pun. Kita kata sekarang ni jam as-sa'atu al-ashiratu asyirah illa, katalah illa ar-ruba'. Okey, illa tu. Apa baris? Illa Ar-ruba' ni. ikut as-sa'atul asyirah. Rubu'a ke i ke u? Lah kot. Kenapa Sebab asyirah. Dia ikut satu asyiratu. Asyiratu. Illa rubu'u. Rubu'u lah, dia kena ikut illa sebelum illa tu lah tak? Ayat apa ni? Kena ikut sebelum illa? Bukan. Kena ingat balik ni. Kita ada dua, isbat ataupun nafi. Kalau isbat, dia wajib mansub. Isbat wajib mansub. Okey. Nafi dia boleh mansub dan juga boleh ikut yang sebelumnya. Okey, so nak tahu lah ni isbat ke nafi ni? Nafi lah kan? Illa isbat lah, tak ada nafi pun. Tak ada nafi kat sebelum ni. Tak ada nafi, tak ada demar kan? Tak ada nafi pun. Jadi isbat hukum dia illa rubu'an. Wajib mansub ke ada pilihan? Wajib. Ni wajib mansub. Wajib mansub. Illa ruba'an. Lah bila ada alif lam satulah Ya. Illa ruba'an. Illa ruba'an. Cuma biasa hujung ni termatikan je lah kan. Tapi kalau baris ni lah baris atas, baris mansub lah. Illa ruba'. Sebab dia tak demar isbat. Okay, Illa jadi mudah kalau nak selepas illa tu kira masuk tapi kalau nafi kita selama ni kita cakap illa ruba'a, illa sulusa, illa nisfa. Kalau ikut baris ni itulah. Okey. Jadi itulah, kalau kita nak mudah, kita set semua selepas illa beri mansub lah. Tapi kalau kita jumpa dalam Quran, baca hadis ke, jumpa Quran ke, yang selepas illa tu dia tak mansub, tapi dia marfu' ataupun dia majrur. Jadi kita tahu sebab apa dia marfu' ataupun majrur, sebab dia ikut mustasna minhu, dia ikut yang sebelumnya. Sebab ada penafian lah dalam istisna ni. Dia benda ni kaedah ni dalam bahasa Arab lah, bahasa kita tak adalah aspek. Saya ingatkan tadi ni, saya ingatkan dah lupa ingatkan tadi sebelum illa saja je. Asyaratu tu kita ikut je rubak. Tak. Illa, sebelum illa maknanya mesti ada ma lah juga sebelum dia. Sebelum kalau ada penafian sebelum tu barulah kita boleh ikut. Ya kan. Okey. Ma atau la. Lan masuklah lan. Lan? Boleh juga. Asalkan ada penafian je sebelum tu. Tidak sekali-kali. Okey.
Okey, yang terakhir hal. Hal ni macam tadilah, dia tambahan kepada ayat yang dah sempurna dan dia menjawab persoalan kaifa. Bagaimana? Okey, wallahu a'lam. Soalan bagaimana, bukan soalan kenapa. Tak, bukan. Bagaimana? Kalau soalan kenapa tu, dia satu lagi maf'ul li ajli nama dia. Allah. Tu nanti. Tak lagi pening. Yang tak salah. Tak payahlah. Panjang cerita tu kan ada. Aduh. Ya. Okey. Ada soalan? Ada. Terima kasih Ustaz. Minta maaf boleh kalau depan ni kalau menggaji lupa. Saya punya dia nota ni saya guna OneNote. Nanti saya share link je lah kalau nak ni. Boleh kot. Catatan ni. Lebih baik hantar catatan yang dekat papan ni dan serabut ni Ustaz. Senang faham. Okey. Jadi Video YouTube ada. Dia YouTube. ada record. Tapi boleh faham kan? Cuma nak ingat juga. InsyaAllah. Okey. cuma saya punya ni apa? Screen. Dia putus. Lain tak ada kod, lain. Itulah line dia very bad lah. Kita punya Kita dapat nak ni nak follow terus. Tak apalah. Kena jumpa ni Haji Syah tapi minggu depan lah kot. Haji Rahim yang bagus. Haji Rahim dia juga dekat rumah tapi dia tak mai. Tapi dia tak kampung. Nahnu fil qaryah ya Haji. Baik. Orang kat kampung lagi tak boleh balik. Masa terji'u fi Puncak Alam. Okey lah, tak apalah. Yaumul Ahad insya-Allah. Tak langsung ni susah. Pada kelas langsung kena jumpa juga sekali sekala. Ya Allah. Baru boleh ni. Kalau tidak